warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan pada kita untuk dapat kita bersua secara maya pada pagi ini untuk sama-sama kita berkongsi ilmu berkaitan dengan persoalan akidah, persoalan yang paling penting di dalam kehidupan kita. Dan terima kasih kepada hadirin hadirat, kepada yang hadir pada pagi ini dan juga kepada pihak SPEQ di atas pengurusan program pada pagi ini. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita akan meneruskan perbincangan berkenaan dengan rukun iman. Jadi sebelum ni, di dalam kuliah yang lepas, kita bincangkan rukun yang kelima, iaitu beriman dengan kebangkitan selepas daripada kiamat, iaitu beriman dengan hari akhirat. Kemudian saya telah bincangkan sedikit beberapa dalil berkaitan dengan beriman kepada hari akhirat, hari kemudian, berkenaan dengan kepentingan, berkenaan dengan keimanan, kepercayaan bahawasanya ia pasti akan berlaku. Kemudian berkaitan dengan ciri-ciri beriman dengan hari akhirat secara lebih detail, yang tu kita akan bincangkan selepas ini. Pagi ini kita masuk perbincangan berkenaan dengan beriman kepada qada dan juga qadar. Kalau kita lihat kepada tajuk dia di atas tu, pecahan daripada rukun iman ijmali, rukun iman secara umum, disebut beriman dengan kebangkitan selepas kematian. Yang ni telah kita bincangkan sebelum ni. Ketentuan baik dan buruk daripada Allah, iaitu beriman terhadap takdir, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya akan disambung selepas daripada ini, perhitungan, timbangan syurga dan neraka, semuanya itu adalah hak. Yang ni beriman tentang ciri-ciri beriman kepada hari akhirat. Apakah yang ada, yang berkait, yang termasuk di dalam beriman kepada hari akhirat, kebangkitan selepas daripada kematian. Yang ni insyaAllah saya akan sambung selepas daripada perbincangan berkenaan dengan takdir. Takdir. Jadi pagi ini kita sambung maksud beriman dengan qada dan qadar. Maksud beriman dengan qada dan qadar ialah beriktikad bahawa setiap apa yang ada di alam ini yang terdiri daripada kebaikan, kejahatan, mudarat, manfaat, sehinggalah perbuatan manusia, sama ada iman, kekufuran, ketaatan, kemaksiatan, hidayah dan sesat, semuanya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Iradahnya, ciptaannya dan kekuasaannya. Walaupun begitu, Allah hanya mengasihi dan redha kepada iman. Taat dan kebaikan, akan tetapi dia tidak redha kepada kekufuran, maksiat dan kejahatan. Makna qadar ialah berkaitan atau ta'alluq ilmu dan kehendak Allah Azza wa Jalla dengan sekalian makhluk sejak azali, sebelum kewujudan mereka lagi. Tidak ada yang berlaku melainkan dengan ilmu dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lihat Ubaidullah Al-Mubarakfuri di dalam Mir'atul Mafatih, syarah kepada Mishkatul Masabih. Jadi di dalam kitab ini disebutkan berkaitan dengan
rukun iman yang keenam, iaitu beriman kepada takdir, beriman kepada qada dan qadar. Segala apa yang berlaku di dalam dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ianya dijelaskan dengan begitu banyak sekali di dalam Al-Quran, berkenaan dengan di dalam hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan takdir ini, berkenaan dengan takdir. Baik. Sebelum saya pergi kepada soalan berkenaan dengan takdir secara terperinci satu persatu, maka saya nak sebut sedikit berkenaan dengan kedudukan manusia, kedudukan mereka-mereka yang mendakwa sebagai Islam dalam perkara berkaitan dengan beriman kepada takdir ini. Jadi beriman kepada takdir ini adalah merupakan ciri khusus bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa saya katakan ciri khusus kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kerana firqah-firqah yang lain, golongan-golongan yang lain yang juga mendakwa Islam, masing-masing mempunyai masalah dalam persoalan berkenaan dengan takdir ni. Dalam persoalan berkenaan dengan takdir. Di antara mereka seperti golongan Qadariyah, mereka mengatakan ketentuan hanya yang baik sahaja daripada Allah. Yang buruk adalah daripada diri manusia itu sendiri. Itu kepercayaan mereka. Mana mereka menganggap yang buruk adalah daripada syaitan. Yang tu insya-Allah saya akan jelaskan nanti di kemudian selepas daripada saya kemukakan dalil-dalil berkenaan dengan takdir. Kemudian ada di kalangan mereka juga seperti golongan Syiah langsung tidak mempunyai kepercayaan kepada takdir. Tolak terus takdir. Sebab itu di dalam rukun iman mereka tidak ada beriman dengan takdir. Tidak ada beriman dengan takdir. Tidak ada. Di dalam kepercayaan mereka. Begitu juga ramai di kalangan firqah yang lain seperti kita kata golongan Jabariyah. Mereka menganggap bahawasanya manusia ini tidak ada pilihan. Langsung tidak ada pilihan. Semuanya bergantung terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya seolah-olah manusia ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada peluang langsung. Dengan mereka mengatakan kita ni seperti bulu ayam yang terletak di tengah padang pasir. Kita hanya melentuk ke sana, ke kiri ataupun ke kanan mengikut sebagaimana angin. Ikut angin dah. Angin mari ikut ni. Larilah, condonglah kita ke sebelah kiri. Angin mari ke sebelah sini, condonglah kita ke sebelah kanan. Maknanya langsung tidak ada pilihan. Jadi itu di antara pegangan golongan-golongan yang sesat, golongan-golongan yang terkeluar daripada Islam berkenaan dengan persoalan takdir. Berbeza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menerima sepenuhnya konsep takdir ini. Yang baik dan yang buruk semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, di dalam surah As-Saffat ayat yang ke-96. Dalam surah ni Allah, dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Maknanya yang dilakukan oleh kita, dilakukan oleh setiap manusia ni juga merupakan ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana tidak lari daripada ketentuan
Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara alasan golongan ini, di antara alasan golongan-golongan yang enggan menerima takdir adalah dengan mereka mengatakan bahawasanya beriman kepada takdir ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Memang kalau kita lihat kepada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran berkenaan dengan persoalan takdir, berkenaan dengan beriman, rukun iman ini, memang tidak disebutkan secara direct beriman dengan takdir sebagaimana beriman dengan rukun-rukun yang lain. Umpamanya, nanti saya share ayatnya. Umpamanya, di dalam surah Al-Baqarah yang selalu kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Rasul telah beriman kepada Al-Quran dan yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Maknanya Rasul dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul. Masing-masing beriman dengan Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Jadi memang di dalam ayat ini tidak disebutkan beriman kepada takdir. Maknanya tidak disebutkan berkenaan dengan beriman kepada takdir. Begitu juga di dalam ayat yang seterusnya. Ayat yang lain seperti yang disebutkan di dalam surah An-Nisa. Nanti saya share ayatnya. Habis share tu. Sekejap. Di dalam surah An-Nisa ayat kan ke-136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kitab-kitab suci yang diturunkan dahulu daripada itu. Dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Memang di dalam ayat ini dan juga ayat sebelumnya yang telah saya kemukakan tadi memang tidak disebutkan dengan jelas berkenaan dengan takdir. Seperti ayat yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala sebut, sesiapa yang kufur kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul dan juga kepada hari akhirat, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Memang di dalam ayat tersebut, di dalam dua ayat tersebut, ayat yang menyebutkan tentang rukun iman, tidak disebutkan berkenaan dengan beriman kepada takdir. Lalu di kalangan golongan-golongan yang sesat, mereka menjadikannya sebagai alasan untuk menolak takdir. Dengan mereka mengatakan takdir tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Sedangkan hakikatnya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang mengisyaratkan kepada takdir. Walaupun tidak disebutkan dengan jelas dan tidak disebutkan bersama dengan rukun-rukun iman yang lain. Antaranya, iaitu di dalam ayat, di dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa in min syai'in illa 'indana khaza'inuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami sahaja. Pada sisi kami sahaja perbendaharaannya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan menurut qadar dan masa yang tertentu. Jadi di dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawasanya tidak berlaku sesuatu perkara kecuali ketetapannya, maklumat tentangnya, ilmu tentangnya sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana tidak terlepas daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di antara ayat yang mengisyaratkan kepada takdir, kepada takdir. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan menimpa kami kecuali sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah kepada kami. Jadi makna di sini dengan jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, beritahu kepada umatnya bahawasanya tidak menimpa manusia, tidak menimpa kita, tidak menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menimpa manusia keseluruhannya kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mengikut sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi ayat-ayat ini mengisyaratkan kepada takdir, kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mana apa yang menimpa kita, apa yang berlaku kepada kita, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab." Allah menghapuskan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah juga menetapkan apa yang dikehendaki olehnya. Dan ingatlah, di sisinya ada ummul kitab, ibu segala kitab, ibu segala ketetapan. Jadi di dalam ayat tersebut mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahawasanya di sisi Allah taala terdapat ibu segala ketetapan. Mana segala ketetapan ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berhak, boleh dia nak hapuskan, dia nak buang apa yang dia telah kehendaki, dan dia boleh juga untuk mengekalkan apa yang ia kehendaki. Yang ni insya-Allah kita akan bincangkan pula berkenaan dengan pembahagian tauhid, pembahagian takdir kepada dua, iaitu kepada mubram dan juga kepada muallaq. Ini di antara dalil ayat Al-Quran yang mengisyaratkan kepada pembahagian takdir tersebut. Yang ini saya akan bincangkan selepas ini. Di dalam ayat yang lain, di dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulla yawmin huwa fi sya'." Tiap-tiap masa, setiap hari Allah Subhanahu wa taala berada di dalam urusan mencipta, mentadbirkan segala makhluk-makhluknya. Maknanya semua yang berlaku itu adalah berdasarkan kepada ketetapan, urusan, penentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ayat ni pula berkenaan dengan peringkat takdir. Peringkat takdir ni ada berapa? Takdir awal, takdir tahunan, takdir bulanan, takdir harian. Yang tu insya-Allah saya akan sebutkan. InsyaAllah saya akan sebutkan selepas ini bila kita membincangkan berkenaan dengan peringkat-peringkat takdir. Mana takdir ni pun ada banyak jenis. Berkaitan dengan takdir. Kemudian di dalam ayat yang lain, di dalam surah Maryam, ayat yang ke-71, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan kamu melainkan akan sampai kepadanya. Yang demikian itu adalah satu perkara yang mesti berlaku dan telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini bahawasanya di kalangan kita ni tidak akan lepas, tidak akan terlepas, pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, pasti akan berlaku kepada dia apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perkara itu sudah ditentukan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beberapa dalil daripada Al-Quran yang mengisyaratkan kepada takdir, mengisyaratkan kepada segala apa yang berlaku di dalam dunia ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat ini menolak pandangan, menolak pegangan golongan-golongan, firqah-firqah yang menganggap bahawasanya takdir tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Itu silap. Maknanya jika mereka menganggap takdir itu tidak ada di dalam Al-Quran. Sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Tidak lari daripada dalil-dalil daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kemudian kalau kita lihat kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil berkenaan dengan takdir ni sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Saya ada menulis, nanti saya tunjuk. Jadi dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan takdir ni banyak, sangat banyak. Ini ada buku Syarah Mishkat yang saya tulis, yang ketiga, jilid yang ketiga. Di dalam jilid ini ada 3 bab, iaitu bab beriman dengan takdir, bab beriman berkenaan dengan azab kubur, dan juga berpegang kepada Al-Quran dan juga sunnah. Bab berkenaan dengan takdir mengandungi 43 hadis. Hadis pokok, hadis asal. Ya, ada 43 hadis berkenaan dengan takdir, dan juga di dalam huraiannya, di dalam syarahnya ada lagi hadis-hadis yang lain berkenaan dengan takdir. Perbahasan berkenaan dengan takdir di dalam buku ni sebanyak 195 muka surat. Jadi panjang. Perbahasan berkenaan dengan takdir ni. Suatu perbahasan yang panjang sebenarnya. Baik. Jadi antara hadis yang menyebutkan tentang takdir, tentang ketentuan, ketentuan semua perkara ni berlaku dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abdullah bin Amr bin Al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba Allah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sanah qala wa 'arshuhu 'ala al-ma'. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, katanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menetapkan ketentuan segala makhluk sebelum ia menjadikan langit-langit dan bumi 50,000 tahun. Baginda bersabda lagi, dan arasnya di atas air. Ini di antara dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan berkenaan dengan takdir. Begitu juga di dalam Al-Quran. Saya telah sebutkan tadi beberapa ayat, dan mungkin saya boleh tambah lagi beberapa ayat yang lain daripada Al-Quran yang mengisyaratkan kepada takdir. Antara dia di dalam surah Al-Qamar, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah menciptakannya segala sesuatu dengan ketentuan daripada kami, dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan ingatlah perintah Allah itu adalah satu ketetapan yang telah ditentukan yang pasti akan berlaku. Kemudian di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-Furqan ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdira, dan Allah telah menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna. Di dalam ni kita dah sebut tadi. Baik. Jadi beriman kepada takdir ni sabit berdasarkan kepada Al-Quran dan juga kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak, banyak. Kemudian mana tadi? Nota tadi. Di dalam nota ini disebutkan, beriman kepada qada dan qadar iaitu beriktikad bahawa setiap apa yang ada di alam ini yang terdiri daripada kebaikan, kejahatan, mudarat, manfaat sehinggalah perbuatan manusia, sama ada iman, kufur, taat, maksiat, hidayah atau sesat, semuanya dengan qada dan qadar Allah Ta'ala, iradahnya, ciptaannya dan kekuasaannya. Jadi mana semua perkara berlaku dengan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya seperti yang saya sebutkan tadi di dalam Al-Quran, mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahawasanya Allah Ta'ala menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi semua sekali adalah di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam ayat yang lain. Nanti saya cari sekejap. Mana ni? Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul kullum min indillah, katakanlah semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat di dalam surah, sekejap. Saya terlepas pandang ayat ni. Qul kullum min indillah. Ayat di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-78. Katakanlah semuanya adalah daripada Allah. An-Nisa 78. Jadi di dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala jelaskan semua sekali adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak kira. Tu sama ada makhluk, semua makhluk ni, langit, bumi, manusia, binatang dan sebagainya, semua datang daripada Allah. Dan apa yang berlaku di atas alam ini, berlaku di atas alam ini dengan pentadbiran, percaturan alam, dengan ketaatan, kekufuran dan semua perkara berlaku dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau begitu, bagaimana dengan mereka yang sering mengungkapkan? Ada di kalangan kita yang mengungkapkan apa yang dia kata?
Dia kata yang baik itu adalah daripada Allah, yang buruk itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Bagaimana dengan ungkapan-ungkapan yang sedemikian? Zahirnya ungkapan yang sedemikian bercanggah dengan ayat Al-Quran, bercanggah dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi. Jadi bagaimana kedudukan orang yang mengungkapkan kalimat tersebut? Sebenarnya ungkapan-ungkapan yang sedemikian juga datangnya dan juga terdapat di dalam Al-Quran. Juga terdapat di dalam Al-Quran. Umpamanya, di dalam ayat yang sama, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semuanya datang daripada Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Jika menimpa mereka kebaikan, mereka akan berkata ini adalah daripada Allah, dan jika menimpa mereka keburukan, mereka akan berkata ini adalah daripada diri engkau, iaitu daripada diri dia sendiri. Begitu juga di dalam surah Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, nanti saya beri ayatnya. Di dalam surah Al-Jin ayat yang ke-10. Ini boleh tengok terjemahan dia. Surah Jin ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna la nadri asyarrun urida bima fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki terhadap penduduk di bumi atau Tuhanmu berkehendak kebaikan kepada mereka. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebut kami tak tahu. Maknanya Allah Taala suruh kita kata. Jin juga mengungkapkan perkara yang sama. Kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki kepada penduduk bumi. Bila kata keburukan, maka dikatakan disebutkan dikehendaki kepada penduduk bumi. Bila kata keburukan. Bila sebut kebaikan, am arada bihim rabbuhum rasyada, atau Tuhan mereka, iaitu Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala membezakan, bila sebut keburukan tidak disebutkan dengan jelas ia dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila sebut kebaikan disebutkan dengan jelas ia dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat tersebut zahirnya seolah-olah menunjukkan keburukan itu bukan daripada Allah. Sebaliknya keburukan itu mungkin daripada diri seseorang, daripada sesuatu yang lain. Daripada sesuatu yang lain. Seolah-olah mengisyaratkan sedemikian. Seolah-olah mengisyaratkan hanya yang baik sahaja daripada Allah Subhanahu wa taala. Terbaik. Jadi bagaimana dengan kedudukan ayat-ayat yang zahirnya bercanggah? Ada ayat yang menyebutkan semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat pula menyebutkan keburukan daripada diri seseorang itu sendiri. Jadi kerana itu, mana di kalangan ulama mereka membahaskan ayat yang menyebutkan berkenaan dengan semua sekali adalah daripada Allah, itu adalah dari sudut akidah, dari sudut kepercayaan, dari sudut pegangan. Dari segi akidah, dari segi pegangan, kita mesti percaya bahawasanya semua sekali. Semua sekali adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak kira perkara baik ke, benda buruk ke, benda manfaat ke, benda mudarat ke, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi kepercayaan, dari segi akidah. Dari segi adab. Yang ayat-ayat yang menyebutkan keburukan itu daripada diri dia sendiri, ataupun ayat di dalam surah Jin tu yang menyebutkan bila sebut keburukan tidak disebutkan dengan jelas datang daripada Allah.
Ayat-ayat itu adalah dari sudut adab. Dari sudut adab. Maknanya dari sudut adab dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menisbahkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita menisbahkan keburukan kepada diri kita sendiri. Itu dari segi adab. Dari segi akidah, dari segi i'tiqad, dari segi kepercayaan, wajib mempercayai bahawasanya semuanya kebaikan, keburukan, manfaat, mudarat, iman, kufur dan sebagainya, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lari daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana jika keburukan juga dari segi adab dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, walaupun dari segi akidah memang kita kena percaya lagu tu. Dari segi adab, kenapa tidak dinisbahkan keburukan kepada Allah Ta'ala? Kerana ada kalangan-kalangan, ada setengah-setengah kalangan akan meletakkan kesalahan kepada takdir bila mana mereka melakukan kejahatan. Kerana itu ulama membahagikan dari satu sudut dalam kepercayaan kepada takdir ni, dari satu sudut manusia terbahagi kepada dua kategori. Terbahagi kepada dua kategori dalam kepercayaan kepada takdir. Yang pertama, menjadikan takdir sebagai alasan untuk mereka terus berada di dalam kejahatan. Mereka nak buat jahat. Nak terus berada dalam kefasikan, dalam keburukan. Lalu mereka menyalahkan takdir. Bila kita kata kepada dia, marilah belajar. Sudah-sudahlah dengan perbuatan-perbuatan tu. Sudah-sudahlah duduk berseronok saja. Sudahlah kita belajar, kita mari belajar. Kita mari pergi ke masjid dan seumpamanya. Lalu dia pun kata, kamu boleh buat macam tu sebab takdir kamu gitu. Aku ni sudah takdir macam ni, nak buat macam mana? Aku ni takdir jahat. Takdir aku ni jahat. Jadi, macam mana aku nak buat, aku nak jadi baik? Jadi mana ada kalangan manusia yang menjadikan takdir sebagai alasan untuk dia terus melakukan kejahatan. Dia terus melakukan keburukan. Jadi sebab itu ayat-ayat tadi, mengajar dari segi adabnya kita tidak menisbahkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segi adab. Sebab tadilah, kalau tidak akan ada golongan yang akan meletakkan kesalahan, kejahatan, keburukan mereka letak atas takdir. Itu pemahaman takdir yang salah. Pemahaman terhadap takdir yang salah. Buat jahat, buat teruk, buat buruk, salahkan takdir. Kata ni semua kerana takdir bakal ni. Bukan kerana aku sendiri. Satu golongan lagi, menjadikan takdir sebagai tasliyah, sebagai penghibur hati. Bila mana menghadapi sesuatu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana dia telah berusaha. Dia telah berusaha dengan sebaik mungkin. Lakukan sesuatu dengan sebaik mungkin. Tiba-tiba berlaku kepada dia sesuatu yang lain. Berlaku kepada dia sebaliknya. Ataupun ditimpa ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Pelbagai musibah ujian ditimpa oleh Allah Ta'ala kepada dia. Maka dia mengatakan, kita terima. Kita terima dengan redha. Kita terima dengan, maknanya kita terima redha. Kita puas hati terhadap segala ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yalah nak buat macam mana, kita telah berusaha sebaik mungkin. Kita telah lakukan, kita telah buat begini-begini, tiba-tiba Allah Ta'ala beri ujian kepada kita dengan ujian sebegini. Jadi kita terima ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi mana golongan yang kedua ni menjadikan takdir sebagai tasliyah, sebagai penghibur hati kepada dia di dalam menghadapi sesuatu ujian. Jadi ini pemahaman terhadap takdir yang tidak salah. Kalau yang pertama tadi salah. Jadi sebab itu di dalam ayat-ayat tadi seperti yang saya sebutkan tadi, ayat tadi menisbahkan kebaikan kepada Allah Ta'ala, keburukan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala.
itu adalah sebagai adab. Supaya apa? Supaya tidak berlaku perkara-perkara tadi. Menisbahkan, maknanya meletakkan kesalahan di dalam perbuatan buruk dia tu, dia letakkan kesalahan itu kepada takdir. Dari segi kepercayaan, kita wajib percaya. Kita mesti beriman bahawasanya segala apa yang berlaku, baik dan buruk, semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terlepas daripada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebelum kita membicarakan berkenaan dengan takdir ini dengan lebih detail, termasuklah perbincangan berkenaan dengan takdir ni terbahagi kepada mubram dan juga muallaq. Mubram dan juga muallaq iaitu ketentuan yang pasti mesti akan berlaku, tidak akan berlaku perubahan kepadanya, dan ketentuan yang muallaq, ketentuan yang masih tergantung, yang masih lagi boleh berlaku perubahan padanya dengan dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum membincangkan perkara tersebut, suka saya nak menyebutkan ada hadis-hadis dan ungkapan-ungkapan daripada salaf yang memberi peringatan berkenaan dengan persoalan takdir. Baik. Antara dia, nanti saya copy paste. Kata-kata Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jam Kabir. Dia kata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku, wa idza dzukiratin nujum fa'amsiku, wa idza dzukira al-qadar fa'amsiku." Bila disebutkan buruk tentang sahabat-sahabat tu, maka berhentilah. Bila ada orang membicarakan keburukan tentang sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, maka berhenti, jangan membicarakannya. Bila disebutkan tentang bintang-bintang, maknanya kepercayaan kepada bintang, maka berhentilah. Dan bila mana disebutkan tentang takdir, maka berhentilah. Ini satu. Maknanya ini riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan peringatan berkenaan dengan persoalan takdir ni. Mana kena beringat, kena berhati-hati. Bila berlaku perbincangan berkenaan dengan takdir, maka elakkan diri daripadanya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, umpamanya di dalam Sunan At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita, satu hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami ketika mana kami sedang berbantah-bantah berkenaan dengan takdir. Saya terjemah. Faghadiba hatta ihbarra wajhuhu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam naik marah sehingga merah mukanya, seolah-olah dibelah pada dua pipinya, seolah-olah merekah delima pada dua pipinya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Abi hadza umirtum?" Adakah kerana ini kamu diperintahkan, untuk ini kamu diperintahkan? Am bihadza ursiltu ilaikum? Ataupun adakah kerana ini aku diutuskan kepada kamu? Sesungguhnya telah binasa orang sebelum kamu kerana berbantah-bantah dalam perkara ini. Saya nukil dulu. Nukil peringatan-peringatan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada salaf, mana ulama daripada generasi awal Islam berkenaan dengan persoalan takdir ni. Jadi ini semua ada sebab dia. Ada sebab dia. Kenapa mereka mengungkapkan, mengatakan sedemikian. Umpamanya di dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Al-Lalkai, dia kata, dia menukilkan daripada Ali radhiyallahu anhu, bahawasanya Ali radhiyallahu anhu ditanya tentang takdir. Ya Abul Hasan, ma taqulu fil qadar? Apa katamu berkenaan dengan takdir? Dia pun jawab, tariqum muzlim
fala taslukuhu. Jalan yang gelap, janganlah kamu merentasinya. Lalu orang tanya lagi, apa katamu berkenaan dengan takdir? Dia berjawab, bahrun azim, fala talijhu. Laut yang luas, jangan kamu masuk ke dalamnya. Orang tanya lagi kali yang ketiga, dia berjawab, sirrullahi fala tukallifhu. Itu adalah rahsia Allah. Jangan kamu bebankan diri kamu terhadapnya. Baik. Jadi kalau kita lihat kepada ungkapan-ungkapan tersebut, maka kita akan melihat Nabi SAW beri peringatan. Jangan sesekali menyibukkan diri dalam persoalan-persoalan takdir. Begitu juga dengan kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tadi. Dia pun beri peringatan lautan yang dalam. Dia beri peringatan jalan yang gelap. Jangan duk lalu. Jangan cuba membincangkannya. Jadi daripada ungkapan-ungkapan tadi, seolah-olah mengisyaratkan kepada kita, memberi peringatan kepada kita, jangan sesekali kita membicarakan berkenaan dengan takdir. Mana duk diam saja. Percaya, lepas tu senyap. Tetapi, jika kita lihat kepada hadis-hadis Nabi SAW, maka kita akan dapati begitu banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan berkenaan dengan takdir. Begitu juga di kalangan ulama-ulama, di kalangan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, di kalangan ulama-ulama, mereka membicarakan berkenaan dengan takdir ini dengan begitu luas. Panjang perbahasannya. Jadi bagaimana? Dari satu sudut dilarang daripada membicarakannya. Dari satu sudut lagi terdapat perbincangan daripada Nabi SAW sendiri dan juga di kalangan ulama. Jadi macam mana untuk kita nak menghadapi situasi ini? Ya, terdapat larangan daripada Nabi SAW, daripada sahabat-sahabat, daripada ulama-ulama salaf dalam persoalan takdir ini. Memang ada. Ada tu larangan daripada membicarakan berkenaan dengan takdir bila mana ianya tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan juga kepada hadis Nabi SAW. Tetapi sebaliknya cuba untuk membicarakan berkenaan dengan takdir dengan akal fikiran dia sendiri. Yang tu rosak. Yang tu bahaya. Yang tu bahaya. Yang Nabi SAW marah berbantah-bantah berkenaan dengan persoalan takdir, iaitu perbantahan yang membawa kekeliruan berkenaan dengan takdir. Perbantahan yang tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW berkenaan dengan persoalan takdir. Lari daripada apa yang dibincangkan oleh Nabi, lari daripada menyimpang daripada apa yang dibincangkan oleh sahabat-sahabat dan juga ulama-ulama salaf terutama sekali. Ya, kita tengok ada di kalangan masyarakat kita tak boleh terima ketentuan Allah. Seperti tak boleh terima orang kafir, orang yang tidak beriman kerana tidak mengucap 2 kalimah syahadah, maka tak boleh masuk syurga, kekal di dalam neraka. Tak boleh terima. Tak boleh terima ketentuan duk pertikaian macam mana apa dia panggil kapasing, tak boleh masuk syurga hanya semata-mata kerana tak mengucap 2 kalimah syahadah. Sedangkan dia orang baik, dia tolong orang ni, dia bela orang ni. Jadi mereka mempertikaikan ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi mana mereka membicarakan berkenaan dengan takdir, tetapi perbicaraan itu berdasarkan kepada akal mereka sendiri. Yang tu bahaya. Yang tu bahaya. Sebaliknya, kalau perbincangan berkenaan dengan takdir ini dengan maksud untuk menyelesaikan kekusutan berkenaan dengan takdir, dan juga dengan maksud dan juga dengan berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, berlandaskan kepada kedua-duanya, maka itu tidak menjadi larangan. Itu tak ada masalah. Tidak ada masalah. Walaupun perbincangan berkenaan dengan takdir ni suatu yang sangat sukar.
hakikat sebenar berkenaan dengan takdir ni, tidak ada siapa pun dari kalangan ulama yang dapat maknanya dapat memberikan keputusan yang pasti. Nah, mana tidak ada seorang pun dari kalangan ulama yang dapat mengatakan aku ni bab takdir ni faham betul. Faham sungguh. Seorang guru pengajar Mishkatul Masabih, kitab Mishkat di India, tak lupa, dia ada buat takrir kepada kitab Mishkat. Dia pun sebut, dia kata dia 50 tahun mengajar berkenaan dengan takdir. Tapi sampai sekarang dia tidak dapat memahami sepenuhnya berkenaan dengan konsep takdir. Walaupun dia mengajar. Baik. Jadi sebab itu di dalam persoalan berkenaan dengan takdir ni, kita akan cuba bincangkan sebaik mungkin persoalan berkenaan dengan takdir ni sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW, sebagaimana yang telah dibincangkan oleh ulama. Kita bincang, kita tengok apa kata Quran, apa kata hadis di dalam persoalan ini. Lepas tu hakikat yang sebenar. Sebab dalam persoalan takdir ni, antara perkara yang kita kena faham, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan kepada manusia ni semua perkara, baik, buruk, iman, kufur dan sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan sedemikian kepada manusia. Perbezaan antara manusia, ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang bahagia, ada yang celaka. Ada yang bila dikemukakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bila dikemukakan kebesaran Allah kepada mereka, Allah buat ni, Allah cipta ni, mereka nak lawan. Mereka naklah lawan. Ya, kita tengok dengan pendedahan teknologi, apa HAARP dia panggil, HAARP, apa tak ingat, saya pun rasanya gitulah. Maknanya boleh ubah sistem, boleh ubah cuaca. Wallahu alam sejauh mana kebenarannya kita tak tahu. Jadi mereka nak lawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas dia pentadbir alam semesta. Dialah yang menurunkan hujan. Dialah yang menyuburkan tanah yang mati dan sebagainya. Allah Ta'ala jelaskan. Allah Ta'ala jelaskan dialah yang menukar siang kepada malam, malam kepada siang dan sebagainya. Mereka nak lawan. Mereka bukan nak beriman kepada apa yang Allah Ta'ala tegaskan, tapi sebaliknya mereka nak lawan. Mereka naklah lawan. Ada manusia yang begitu degil sekali sampai tahap itu. Dan kita boleh tengok ada video yang viral. Cuba, maknanya benda tu tak buat lagi, tapi dia buat. Dia panggil apa? Saya pun tak kerti, tak tahu. Dia buat macam, apa dia panggil, simulasi ke apa? Simulasi, gitulah orang sebut tu. Maknanya, penciptaan janin buku dalam bekah, lepas tu jadi seperti alaqah, jadi seperti mudrah, lepas tu jadi keluar manusia. Mana cuba nak reka manusia. Katanya di China. Mana Allah Ta'ala jelaskan dia menciptakan manusia daripada perekat ni. Mereka bukan nak beriman, mereka nak lawan. Ada manusia yang begitu degil sampai tahap. Sampai tahap. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan kepada mereka sedemikian. Jadi apa hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan kepada manusia ni pelbagai. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tentukan kepada manusia ni satu arah sahaja, baik semua? Jawapannya, Allah Ta'ala nak ciptakan manusia ini sebagai ciptaan yang berlainan daripada malaikat, berlainan daripada syaitan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala nak ciptakan manusia ni semua baik, semua patuh, semua taat, semua masuk syurga, tak perlu. Malaikat sudah ada. Malaikat sudah ada. Kalau nak ciptakan manusia ni semua jahat, semua engkar, tak perlu. Syaitan sudah ada. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia dengan pelbagai. Bila ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia ini pelbagai, maka nasibnya jadi berbeza. Nasibnya juga pelbagai. Jadi sebab itu kita tengok. Maknanya dari segi kejadian, kita pun tak tahu. Kita ni diciptakan bagaimana nasib kita
Dari segi kesudahan kehidupan kita, kita pun tak tahu. Ciptaan dari segi kejadian. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita tahu satu lagi, ciptaan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi syarak. Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi syarak, buat ni sembahyang dapat pahala, dapat masuk syurga. Minum arak dapat dosa. Dia merupakan jalan ke neraka. Hal tu kita tahu. Itu ketentuan dari segi syarak. Ketentuan dari segi syarak yang tu kita diperintahkan untuk melaksanakannya. Meninggalkan yang dilarang, laksanakan yang diperintahkan. Dari sudut kejadian, kita serahkan hakikat sebenarnya, kita serahkan kedudukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu seorang ulama mengungkapkan syair yang berbunyi, Tabaraka man ajral umura bihukmihi. Nanti kita. Aisyah. Di dalam satu syair dia kata, Tabaraka man ajral umura bihukmihi kama sya'a la zulman arada wala hadma. فما لك شيء غير ما الله شاءه فإن شئت طب نفسا وإن شئت متظما. Apa dia kata? Maha suci Allah yang telah melaksanakan segala perkara dengan keputusannya. Maha suci Allah. Dia telah melaksanakan semua perkara ini mengikut keputusan dia, mengikut kebijaksanaan dia. Kama sya, sebagaimana yang ia kehendaki, tidak untuk berlaku zalim dan bukan untuk menganiayai. Allah Ta'ala menentukan segala perkara ni, kita kena ingat, bukan satu kezaliman dan bukan satu bentuk penganiayaan terhadap manusia. Fama laka syai'un ghairu mallahu sya'ahu. Tidak ada sesuatu pun yang engkau miliki selain dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Hak kita dapat ni semua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in syi'ta tib nafsa wa in syi'ta mutazma. Kalau engkau mahu, engkau boleh menerima dengan hati yang tenang. Kalau engkau mahu, engkau boleh mati dalam keadaan menahan kemarahan. Jadi sebab di dalam persoalan takdir ni, biar bagaimanapun, kita kalau kita nak berkerah, kita nak lawan, kita degil nak lawan juga takdir, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ke mana pun kita. Kita akan mati dalam keadaan menahan kemarahan. Mati dalam keadaan menggigit jari menahan kemarahan. Tak boleh buat apa-apa. Tapi kalau kita terima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ikut ketentuan dia dari segi syarak suruh begini kita buat, syarak larang begini kita tinggal, maka kita akan hidup dalam keadaan tenang hati, dalam keadaan bahagia kerana menerima segala ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sedikit mana berkenaan dengan antara bentuk konsep takdir yang perlu kita fahami. Baik. Kemudian perbahasan seterusnya berkenaan dengan takdir. Walaupun begitu Allah hanya mengasihi dan redha kepada iman dan sebagainya. Dan pembahagian takdir dari beberapa sudut. Yang tu insya Allah. Hadis-hadis berkenaan dengan takdir. Hadis-hadis yang lain berkenaan dengan takdir. Yang tu insya Allah kita akan sambung perbincangan di dalam pertemuan kita yang akan datang. Insya Allah. Jadi untuk pagi ini saya rasa setakat ni dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan ianya mendatangkan manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam. Okey, kita buka soalan. Jika ada nak bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mungkin boleh ke takdir berubah dengan doa-doa kita yang banyak dan bersungguh-sungguh. Jadi perkara tu sebenarnya saya akan bincangkan dalam perbahasan berkenaan dengan takdir mu'allaq. Di situ saya akan bincangkan dan sememangnya di dalam hadis Nabi SAW Nabi sebut la yaruddul qada illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-birr.
la yuraddul qada, tidak akan ditolak qada itu kecuali dengan doa. Jadi mana doa boleh menolak, merubah takdir kepada seseorang. Yang tu kita akan sebutkan dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang menunjukkan kepada takdir mu'allaq, mu'allaq. Jadi sebab itulah di dalam apa dipanggil dalam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar akhir Ramadan nanti, kita disuruh supaya cari Lailatul Qadar, disuruh supaya berdoa, sehingga antara doa yang diriwayatkan daripada sahabat, saya tak ingat sama ada daripada Ibnu Mas'ud ataupun daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mana dia berdoa, Allahumma dalam pencarian Lailatul Qadar. Dalam pencarian Lailatul Qadar tu dia berdoa, Allahumma in kunta katabtani syaqiyya famhu waktubni sa'ida. Ya Allah, jika engkau tetapkan kepada aku kecelakaan, mohon satulah, mana padamkanlah dan tulislah untuk aku kebahagiaan. Jadi mana kita dibenarkan untuk berdoa dengan doa-doa sedemikian. Itu menunjukkan bahawa dan ada lagi lah dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahawasanya takdir itu ada bentuk takdir yang boleh berlaku perubahan padanya. Terima kasih Ustaz. Soalan seterusnya ada lagi? Silakan. Apa, boleh tanya dulu. Boleh lagi. Untuk pendetilan seperti dalam konsep tadi dalam masalah qada mu'allaq tu, untuk pendetilan yang tu insya-Allah saya akan sebutkan pula dalam apa dipanggil, saya akan sebutkan pula dalam perbahasan yang akan datang insya-Allah. Okey, baik. Ada lagi tak soalan yang lain-lain? Tadi tu Ustaz Ar-Rashid di atas air tu macam mana? Yang tu saya kurang faham. Yang tu pun yang tak ada perbahasan dia pun panjang juga. Dia sememangnya di dalam hadis Nabi SAW memang disebutkan Arash itu berada di atas air. Begitu juga di dalam Al-Quran pun ada sebut juga. Wa'arshu 'alal ma'. Dalam Quran pun ada disebutkan Arash Allah Subhanahu wa taala adalah di atas air. Jadi dia hakikat yang sebenarnya kita tak tahu macam mana bentuk air itu, macam mana. Jadi daripada situlah berlaku perbahasan di kalangan ulama, apakah yang mula-mula sekali diciptakan. Ulama mengatakan, di kalangan ulama mengatakan Arash adalah makhluk pertama yang diciptakan. Ada yang mengatakan air dulu sebelum Arash, sebab itu Arash diletakkan di atas air. Ada yang mengatakan maksudnya kedua-duanya sekali diciptakan. Kemudian ada yang mengatakan pula qalam yang merupakan makhluk yang diciptakan yang pertama, tapi yang lebih tepatnya tadilah Arash tadi. Kemudian berkenaan dengan Arash di atas air, yang tu memang di kalangan ulama ada perbahasan. Kerana di kalangan golongan-golongan yang sesat, mereka tak boleh terima perkara ni, sebab mereka kata sesuatu yang tidak, dia panggil apa, tidak statik lah. Tidak statik lah. Kalau kita kata yang boleh berpindah, boleh bergerak apa tu, mustahil boleh berada di atas air. Dia kata benda-benda yang boleh duduk atas air ni benda yang statik, yang senyap. Itu yang yang dibahaskan oleh sebahagian daripada golongan yang tak boleh terima ayat Al-Quran dan juga hadis yang menyebutkan bahawasanya Arash itu berada di atas air. Tapi di kalangan ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bila mana Al-Quran sebut Arash di atas air, bila mana hadis Nabi SAW sebut Arash berada di atas air, walaupun mereka pun tak boleh fikir macam mana betul Arash di atas air. Adakah sentiasa bergerak atas air ke, ataupun duduk statik, duduk senyap atas air di satu tempat ke, mereka pun tak boleh nak fikir. Namun begitu mereka tetap beriman, walaupun tak boleh fikir, tetap beriman bahawasanya Arash berada di atas air. Kemudian kita tengok zaman sekarang ni, kita boleh tengok benda yang tidak statik pun boleh bergerak, boleh berubah tempat pun, boleh duduk atas air, tak ada masalah. Walaupun orang dahulu tak boleh terima benda tu. Tak boleh terima. Ada di kalangan golongan-golongan sesat lah.
yang cuba nak tolak Quran, cuba nak tolak hadis. Mana mereka kata hak benda boleh berada di atas air ni benda yang bergerak selalu. Perahu boleh lah, kapal boleh lah. Hak jenis duduk senyap lagu tu mana boleh berada di atas air. Mana mereka tak boleh terima. Tapi sekarang ni kita boleh tengok orang boleh buat rumah atas air, rumah rakit lah dan sebagainya macam-macam. Jadi soal berkenaan dengan bagaimana Arash berada di atas air yang tu memang persoalan yang suka nak diceritakan. Mana di kalangan ulama-ulama dulu pun ulama pun tak boleh nak cerita bagaimana bentuk, bagaimana keadaan situasi Arash tu berada di atas air. Memang tak boleh. Tak boleh nak fikir. Tu tidak mampu untuk digambarkan. Jadi secara ringkasnya mana memang dia susah tak boleh nak gambarkan. Kita tak boleh nak fikir. Kita nak kita cuba nak kiaskan kepada apa yang ada. Kita tengok yang manusia nak buat apa tu pun tak boleh juga. Kita tak tahu hakikat yang sebenar. Dan Allah Subhanahu wa taala pun dah beri penjelasan, beri peringatan dan berkenaan dengan perkara ni. Fala tadribu lillahil amsal. Jangan kamu buat perbandingan perumpamaan kepada Allah. Tu. Jadi bila mana Allah Subhanahu wa taala sebut Arash di atas air. Allah istawa 'alal arsh, bersemayam di atas Arash. Jadi benda tu kita nak gambarkan, kita nak fikirkan macam mana bentuk dia. Ayat tu memang di luar daripada batas kemampuan akal kita. Yang penting bagi kita ni, mana benda tu sudah dibahaskan oleh ulama dulu. Ulama dulu sudah dibahaskan dan sudah berlaku perbalahan di kalangan ulama, di antara ulama kita dengan golongan-golongan yang sesat berkenaan dengan perkara tersebut. Jadi dalam soal tu memang saya sendiri pun tak boleh nak cerita. Ulama-ulama kita pun dulu pun tak boleh nak cerita maksud Arash di atas air ni begini-begini. Tak boleh nak cerita. Jadi mana bagi kita, kita percaya. Kita beriman sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, yang terdapat di dalam hadis Nabi SAW, bahawasanya Arash itu berada di atas air dari segi hakikat dia, bagaimana bentuk dia, yang tu kita tidak perlu bincangkan. Kita tak boleh fikir. Dan Nabi SAW sendiri pun tidak memberi penjelasan kepada kita bagaimana bentuk Arash di atas air itu. Baik. Jadi bila Nabi tak cerita, kita tak tahulah. Itulah lebih kurang. Okey, baik Ustaz, dah jelas. Alhamdulillah, jazakallahu khair Al-Fadhil Ustaz Ahmad Nasim atas pencerahan dan perkongsian ilmu yang cukup jelas, padat dan terperinci sekali berkenaan dengan rukun iman dengan beriman dengan qada dan qadar, di mana segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah ketetapan Allah SWT, termasuklah segala perkara yang baik dan buruk, hidup atau mati, semuanya menjadi bukti kebesaran Allah SWT. Percaya dan yakin sepenuh hati bahawa Allah memiliki kehendak, ketetapan, keputusan ke atas semua makhluknya yang merupakan wujud daripada beriman kepada qada dan qadar. Itulah beberapa hikmah yang kita dapati dan semoga keimanan kita kepada qada dan qadar terus meningkat. InsyaAllah Ustaz, kita tangguhkan dulu majlis ilmu kita ini dengan doa tasbih kafrah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Jadi Alhamdulillah kita dapat berkongsi ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan perkongsian ini mendatangkan kebaikan kepada kita semua, dan kita tutup majlis ilmu kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dan seterusnya marilah sama-sama kita ikuti kuliah doha kita seterusnya bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Mukhlis. Sebentar saja lagi, katanya delay sekejap dalam 15 minit tadi, patutnya dalam pukul 9 suku lah Ustaz akan mula. Dalam 3 minit lagi kita teruskan ya dalam link yang sama. Jangan ke mana-mana.